أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي Alhamdulillah, kasihi lagi saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, seterusnya jawatan kuasa. Saya muliakan Al-Asatizah, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, tetamu-tamu Allah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Marilah sama-sama seperti biasanya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat ramai-ramai menghadirkan diri dalam rumah Allah yang mulia ini. Yang mudah-mudahan kehadiran kita akan memberi satu natijah yang besar untuk Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke dalam golongan yang disebut oleh Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya siapa yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini maka mereka ini beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini minggu kelima, dan terima kasih kerana menjemput saya. Dan saya bercadang pada malam ini untuk mengulang kaji sedikit berkenaan dengan puasa. Tak lama lagi nak puasa dah. Kita kalau tak ada arannya, dengan izin Allahnya, insya-Allah kita akan puasa pada 13 hari bulan. 13 hari bulan hari apa? Hari Selasa lah. Hari Selasa ke Rabu? Hari Selasa. Insya-Allah kita akan mula puasa pada hari Selasa. Bagi orang yang beriman kepada Allah, kaki-kaki masjid macam kita ni tak sabar nampaknya nak tunggu Ramadan. Ya. Kita sangat menunggu kedatangan bulan yang mulia ini. Tapi bagi mereka yang merasakan puasa itu satu bebanan, puasa itu menyebabkan susah untuk dia, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bebas seperti mana hari biasa, maka kedatangan Ramadan tu disambut dengan kesedihan. Ya, mereka merasakan bahawa akan dadalah sungutan. Barangkali kalau tak disungut di mulut, tapi dalam hatinya akan berkata, puasa pula dah. Ya, baru lagi puasa, dah nak puasa pula dah. Jadi seolah-olah puasa ni satu bebanan untuk dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak naklah jadi begitu. Dan selalu saya semenjak 2 menjak ni dalam siri kuliah saya selalu menyebut ataupun nak menzahirkan rasa sedih orang tak puasa ni. Tuan-tuan sekalian, kita rasa kesian bagi mereka yang tak puasa. Sebab apa kita kesian? Pertama sekali, orang yang sentiasa tak puasa ni, tuan-tuan sekalian, dia akan sentiasa tidak berpuasa. Jadi datang je bulan Ramadan ni, mungkin barangkali dia dah berniat tak nak puasa. Kenapa? Sebab tahun dulu pun dia tak puasa. Dan kadang-kadang ada orang meninggalkan puasa ni berpuluh-puluh tahun. Ya, daripada zaman muda sampai tua tak puasa, bayangkan. Sedih tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pertama sekali dia berhutang dengan Allah. Itu baru puasa, belum lagi kira sembahyang dia. Kalau kita belajar bab taubat pun tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala terima taubat kita. Ya, memang Allah Ta'ala kita sangka baik bahawa Allah akan menerima taubat setiap orang yang nak bertaubat. Tetapi bukan semudah itu kita berangan mengatakan bahawa Allah akan ampunkan dosa kita dengan semudah itu. Mungkin barangkali orang yang macam ini dia kata tak apalah, tua sat taubatlah. Kan? Waktu muda tinggalkan segala perintah Allah, menderhaka pada Allah.
Ya, suatu mudanya melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Tiba-tiba dalam hati dia berkata, tak apa, aku dah tua, besok aku akan taubatlah. Bukan semudah itu. Taubat ini bukan angan, tuan-tuan. Ya. Sebab itu taubat hendaklah disegerakan. Melambat-lambatkan taubat itu satu dosa yang lain. Dan kalau dia nak bertaubat pada Allah pun, kalau sekiranya dia bersangkut paut hutang dengan Allah, kena clearkan. Bayangkan kalau sekiranya dia meninggalkan sembahyang berapa banyak. Dan dapat bayang tak kalau sekiranya dia meninggalkan puasa sekian-sekian terlalu banyak. Itu hutang dengan Allah kerana tidak berpuasa. Kemudian dalam bab puasa dia ada fidyah. Fidyah ini berganda, tuan-tuan sekalian. Berganda, dan fidyah ini orang yang tak bayar bermakna dia berhutang dengan orang miskin. Dia bersangkut paut pula dengan orang fakir miskin. Ini kesan dia sangat besar. Dan dia akan sedar bila, tuan-tuan sekalian, bila dah tua jatuh sakit. Ketika itu barulah dia terkejut. Allah, dia kata aku dah tua. Terasa tua bila sakit. Tak sakit tak rasa tua. Ya. Kalau sihat segar bugar umur 70 sihat, tak kenal masjid. Tak nampak jalan ke rumah Allah Ta'ala ni. Bukan tak tahu malam-malam ada kuliah agama, orang pergi mengingati Allah. Tahu, hari-hari lalu depan masjid. Tapi kerana sihat. Betul sangat Nabi SAW sebut. Hadis yang selalu ustaz-ustaz kita baca. Ni'matani marbunun fihi ma kasirun minan nas. As-sihhatu wal farar. Atau kama qala. Nabi dah ingatkan manusia ni, dua nikmat ni memang ramai orang terpedaya. Ramai orang tertipu dengan nikmat ni. Yang pertama sihat. Bila sihat, walaupun tua, kerana sihat, tak ingat daripada Allah. Berapa ramai tak balik ke rumah lagi waktu gini. Duk melepak, tak sedar. Maghrib dah nak habis dah. Ya, kalau ada pasar malam, itulah waktu paling ramai orang datang. Antara maghrib isyak ni, waktu itulah ramai sungguh manusia. Sepatutnya kita beramai untuk mengingati Allah ini. Yang kedua, kelapangan masa. Berapa ramai orang lapang masa sia-sia. Dia gunakan kelapangan masa dia untuk perkara yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat dunia dan akhirat dia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Saya dapat bayangkan kalau orang banyak tinggal puasa ni, sebab tu saya sebut siang. Saya ambil contoh inilah. Umur 19 tahun dia tinggal 10 hari puasa. Sekarang ni umur dia 60 tahun. Contoh. Ini kita bagi contoh. Umur 19 tahun dia tinggal 10 hari puasa dan dia tak qada sampailah umur dia 60 tahun. Maknanya bila masuk je umur dia 20 tahun, masuk je Ramadan sekali lagi, maknanya Ramadan ketika umurnya 20 tahun, bermakna dia kena fidyah. Puasa 10 hari, tetap 10 hari, dia tak berganda. Maka umur 20, kita katalah umur 20 tahun, dia kena bayar 10 cupak. Maknanya 10 hari yang dia tinggalkan puasa, 1 hari 1 cupak kan. Baik. Dia tak pernah qada sampailah umur dia 60. Bermakna 40 tahun dia tak qada puasa. 40 tahun dia tak qada puasa, 10 hari tak berganda, tetap 10 hari. Masalahnya fidyah. Umur 20, 10 cupak. Umur 21, ganda jadi 20 cupak. Umur 23, 30 cupak. Kalau sekiranya 20 tahun, 40 tahun dia tak puasa, 10 cupak kali dengan 40. Kan? Bermakna dia kena bayar berapa? 400 cupak dah. Betul ke 400 cupak? Betul Ustaz? Kalau 40 tahun dia meninggalkan puasa 40 tahun yang dulu, bermakna 10 hari. Bermakna 10 cupak, kita katalah 40 tahun. 10 cupak darabkan 40 tahun. Sebab fidyah berganda. Sekarang ni tak silap saya 1 cupak RM1.75 nak. Dia sekarang ni ada pengiraan fidyah, pusat zakat dia dah siap-siap dah buat. Kita katalah, ambil lah kata RM2. Kalau 400 cupak kalikan RM2,
RM800 contohlah, kita ambil contoh mudah kan. Itu kalau dia meninggalkan puasa umur 19 tahun 10 hari. Kemudian umur 20 tahun, Ramadan setahun lepas itu dia ada lagi tinggal puasa 20 hari pula. Tak qada juga. Umur 21 tinggal lagi puasa. Umur 22 tinggal lagi. Setiap tahun tinggal puasa. Orang negara nak ngira tu. Tapi orang tak ambil kisah. Dia berhutang dengan Allah dan dia berhutang dengan orang fakir miskin. Umur dah makin tua, tenaga dah tak ada, masa dah tak ada, tuan-tuan. Maknanya singkat, dia akan bertemu dengan Allah tu singkat sangat. Kita ni tuan-tuan sekalian duduk atas muka bumi ni. Hari ni bumi tu kita pijak. Besok bumi menjadi bumbung kita. Tanah yang kita pijak akan bertukar menjadi bumbung kita. Dia pula pijak kita. Dia berada di atas. Hari ni tanah berada di bawah. Kita bolehlah pijak suka hati kita. Suatu hari nanti kita akan berada di bawah dia. Dan masa tu singkat sangat. Kalau takdirnya tuan-tuan sekalian, kalau dia mati pukul 8 pagi, 8 pagi dia mati, orang uruskan jenazah dia, mandi, kapan, solat, apa semua, siap-siap pergi ke kubur, paling-paling lah lewat pun barangkali pukul 6 petang, contoh. Ataupun pukul 4 petang. Bermakna pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, 8 jam je masa duduk atas tanah. Pukul 8 pagi berada atas tanah, pukul 4 petang berada dalam tanah. Sekejap tak tuan-tuan? Sekejap je masa kita ni. Tapi bagi manusia yang beringat, dia takut. Bagaimana keadaan bila Allah Ta'ala panggil dia dalam keadaan tak cukup bekalan, ya? Dengan puasanya banyak tinggal, dengan fidyahnya tak bayar, dengan sembahyangnya banyak tinggal tak qada-qada, kemudian dengan dosa-dosa yang lain. Allah Rabbi, tuan-tuan sekalian, ya, sebab tu berhati-hatilah, ya, daripada buat dosa. Kita ni yang masih sihat, umur yang Allah Ta'ala masih bagi, ya, sisa-sisa yang adanya pinjaman tak berapa lama ni, kita manfaatlah sebaik-baik ni. Bila kita dah sampai peringkat macam saya dah 50, dah 5 siri, tuan-tuan pakcik-pakcik pun dah ada 60, 70, 80 pada. Kita bila sampai tahap ini, tuan-tuan sekalian, inilah rumah kita. Kan? Inilah rumah kita. Rumah kedua kita selain rumah yang kita tidur. Kita nak pergi buat apa lagi? Kalau dah sampai peringkat 60, 70 tahun, nak kerja apa lagi? Ya. Mungkinlah barangkali kita terpaksa bekerja, ialah bekerja itu kewajipan mencari nafkah. Tapi yang utamanya akhirat jangan lupa. Jangan sibuk dengan kerja sehingga kita meninggalkan segala perintah Allah Ta'ala. Sampai masjid tak jengok langsung, majlis ilmu tak pernah ambil tahu, duduk dalam keadaan jahil. Duduk dalam keadaan sia-sia duduk atas dunia ni. Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'min. Bagi kita orang mukmin ni, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman ni. Kita tak boleh bebas seperti mana orang bukan Islam. Wa jannatul kafir, dan bagi orang kafir ni ialah syurga untuk dia. Dia boleh buat suka hati sebab dia tak ada dosa pahala. Dia tak ada mikirkan soal akhirat. Dia tak percaya pada akhirat, tuan-tuan sekalian. Dia tak percaya ada hidup selepas mati. Dia tak percaya bahawa ada mahsyar. Dia tak percaya bahawa akan ada syurga neraka. Dosa pahala pun dia tak percaya. Sebab itu bagi dia dunia bebas, syurga bagi dia. Kita tidak. Kita ada had, kita ada sempadan. Tak boleh buat suka hati. Bila Allah Ta'ala perintah, dalam Quran ni ada amar, dalam Quran ni ada perintah, maka kena ikut perintah. Sebab itu kita ni disebut mukallaf. Bila kata mukallaf, kita ditaklifkan, kita dibebankan dengan syarak, hukum-hukum syarak. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ngulang kaji pada malam ni sedikit buat puasa. Mudah-mudah je kita ambil yang barangkali kita nak mengingatkan semula. Kita tahu belaka dah ni, ya, saya nak ulang kaji sikit je. Pertama sekali kita lihat rukun puasa. Rukun puasa, semua orang tahu rukun puasa ni ada 2 sahaja.
Iaitu yang pertama rukun puasa pada tuan-tuan sekalian, iaitu berniat. Kan, berniat pada malam hari untuk mengerjakan puasa pada esok harinya. Baik. Dalam bab niat puasa ni, dia ada syarat niat. Bukan semudah itu. Maknanya kita kata, oh niat puasa, mudah je niat puasa. Kan? Tapi kita kena faham juga dan kita kena ada ilmu juga tentang niat puasa ni. Apa syarat niat puasa, tuan-tuan sekalian? Kadang dulu kan saya ingat, lepas main tarawih je ramai orang berniat puasa. Ya, habis je sembahyang witir, Pak Imam pun sebut nawaitu sauma ghadin ada fadil syahri Ramadan hazi sanatillah ta'ala. Wah, semua makmum pun nawaitu sauma ghadin ada fadil syahri Ramadan. Sampai 3 kali kan. Nawaitu sauma ghadin, berbuih mulut nawaitu sauma ghadin. Tuan-tuan, nawaitu sauma ghadin yang kita sebut itu lafaz. Nawaitu tu lafaz kan, bahasa Arab. Yang niatnya qasdun fi qalbi, dalam hati ni. Kalau ada nawaitu sauma ghadin dalam hati tak ada benda kan. Dalam hati tak niat pun puasa, tapi mulut je nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin, tapi dalam hati tak ada benda pun, tak ada niat pun. Ya, maka niat tu bukan pada lafaz, niat tu letaknya dalam hati. Baik. Bila kita berniat puasa, pertama sekali dia kata niat pada malam. Pada waktu malam. Ada orang kata sebelum masuk subuh tak boleh niat, sahur tak boleh niat, Ustaz dia kata sebab bukan malam dah, tu dah nak masuk siang dah. Macam mana? Ada setengah tu kan kita niat waktu sahur baru kita niat puasa. Kita niat puasa esokkan harinya, pada hari tu dah sampai hari dia dah. Tapi ulama kata tetap boleh, ya. Maknanya tetap disebut sebagai niat. Seeloknya masuk saja, kalau kita bimbang lupa, buka je. Kita pun lepas buka ke apa, bukan susah hati, bukan susah niat dalam hati. Saja aku puasa sehari bulan Ramadan, saja aku puasa Ramadan sehari, saja aku puasa fardu Ramadan sehari kerana Allah Taala. Kan lepas je makan, lepas buka tu niat je. Ya, kita bimbang lupa. Ataupun waktu sebelum tengah malam, sebelum tidur tu kita niatkan. Baik, pertama sekali niat dia ialah waktu malam. Dia berbeza dengan puasa sunat. Puasa wajib dia mesti berniat malam hari. Puasa wajib ni banyak, bukan puasa Ramadannya. Puasa wajib ni pertama puasa Ramadan. Ya, puasa pada bulan Ramadan tu dia nama puasa wajib. Yang kedua puasa qada. Bila kita puasa qada, maka wajib kita berniat pada malam. Pada malam hari, tak boleh niat siang macam puasa sunat. Kemudian yang ketiga puasa nazar. Siapa yang berpuasa nazar, maka wajib dia berniat malam hari sebab dia puasa wajib. Yang keempatnya puasa kafarah. Puasa kafarah. Pernah dengar puasa kafarah? Puasa kafarah ni banyak. Ada 5 puasa kafarah. Contoh siapa orang kena puasa kafarah? Biasanya kena puasa 2 bulan berturut-turut contoh. Puasa kafarah ni orang yang melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan, suami isteri lah. Yang kena suami kan. Kena tak mampu, hamba dah tak ada, kena syahrai mutatabi'ain, kena 2 bulan berturut-turut. Itu nak urai panjang lah. Ya. Kemudian nak bagi contoh puasa kafarah, membunuh dengan tidak sengaja. Kemudian tidak mampu untuk bayar dam. Orang melakukan ibadah haji itu kan ada dam, ada puasa situ, ya, sama ada dam, tertib dan takhyir. Ada tertib dengan takdir ke ataupun tertib takhyir ke, dia banyak, ya. Kalau tak selalu pergi ke haji kan. Kemudian yang keempatnya melanggar sumpah, 3 hari kena berpuasa kafarah. Dan yang kelimanya menziharkan isteri contoh. Ini semua contoh puasa kafarah. Jadi bila kena puasa kafarah, maka kena berniat pada malam hari. Maknanya rukun puasa yang pertama iaitu berniat pada malam hari. Baik, yang kedua, penentuan niat. Maknanya pada niat puasa ni ada ta'yin. Ta'yin ni maknanya bagi puasa Ramadan kena sebut puasa Ramadan. Saja aku puasa fardu Ramadan, kena sebut. Mana kita nak puasa Ramadan, tak mada kita kata saja aku puasa sehari kerana Allah Ta'ala. Tak jadilah. Kena sebut Ramadan. Macam kita solat.
kita niat solat 5 waktu ni kan niat solat ni dia ada 4 martabat. Pertama qasad saja. Yang kedua qasad ta'arud dan ta'yin. Yang ketiga qasad dan ta'yin. Yang ketiga qasad ta'arud ta'yin. Yang keempat qasad ta'arud ta'yin nafsahu. Begitu dengan puasa. Puasa pun ada ta'yin. Maknanya bila sebut Ramadan kena sebut saja aku puasa Ramadan, esok hari kerana Allah Ta'ala. Kena sebut kata Ramadan. Kalau kita puasa qada kena sebut saja aku puasa qada kerana Allah Ta'ala. Kalau puasa nazar saja aku puasa nazar kerana Allah Ta'ala. Jadi itu mesti dikatakan penentuan niat itu. Ya, penentuan niat tu kena sebut. Baik, kemudian yang ketiga, keteguhan niat. Puasa ni syarat niat puasa mesti ada keteguhan niat. Maksud keteguhan niat ni tak boleh dia kata saja aku puasa sehari. Contoh dia puasa Ramadan sehari, insya-Allah dia kata. Kalau larat puasa, tak larat tak payah. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh ada macam tu. Dia mesti ada keteguhan niat. Contoh ada orang yang tidak diharuskan berbuka puasa. Contohnya orang yang bekerja kuat kan. Dengan hurai panjanglah. Orang yang bekerja kuat, dia boleh meninggalkan puasa tapi ada syarat dia. Kerja kuat tersebut terlalu dahaga ataupun terlapar sangat, kemudian tak ada kerja lain, itulah kerja untuk menyara dia dan keluarga dia. Kemudian kerja tersebut tak boleh dilanjutkan pada luar Ramadan, memang terpaksa. Contohnya dia buat rumah. Dia ni tukar rumah. Tuan rumah kata saya nak siapkan rumah saya ni sebelum raya. Dia terpaksa pulang lah. Ya, dia paksa pulang buat, kemudian penat daripada pagi sampai petang, dia kerja sampai tak larat dia. Maka dia boleh berbuka harus, tapi dia kena qada. Walaupun dia boleh berbuka, tuan-tuan sekalian, tetapi dia wajib berpuasa dulu. Tak bolehlah dia tak puasa. Dia tahu dah, oh esok kerja, tak puasa hari. Tak boleh. Dia mesti berpuasa dulu dan dia mesti berniat teguh puasa. Dia tak boleh nanti tengah hari sak bukalah dia kata. Tak boleh. Tak ada keteguhan. Dia mesti kena puasa seperti orang biasa. Cuma bila dia bekerja, dia kerja-kerja tiba-tiba dahaga sangat ataupun lapar, mendatang kemudarat, bimbang datang kemudarat untuk dia, itu barulah dia boleh buka. Ini kan tak bolehlah dia berpuasa, pergi kerja, dalam raga motor dia ada dah nasi lemak, ada kuih, ada air kopi pun dah ada dah 1 jug. Dia bercadang memang nak buka dah. Itu tak ada keteguhan niat, kan? Dia maknanya dia berpuasa tapi bercadang dah nak batalkan puasa. Itu tak boleh. Dia mesti keteguhan niat ni, dia puasa macam biasa. Tetapi bila dia tak larat kerana kerja ni tadi, maka boleh, haruslah dia berbuka. Kemudian wajib qada lah. Ya. Dia tak boleh main-main gitu puasa ni. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Itu syarat niat pada puasa ni. Berbeza dengan niat puasa sunat. Niat puasa sunat pun mesti ada keteguhan niat juga. Ya. Cuma beza dia, puasa sunat ni tuan-tuan sekalian, kita tak payah ta'yin pun tak apa. Kita niat umum saja. Contoh kita puasa hari Isnin. Saja aku puasa sunat, esok hari kena Allah Ta'ala. Madalah. Ya, dapat dah puasa hari Isnin tu, tak ada masalah. Ya, kita puasa sunat Syawal 6 hari. Tak sebut Syawal pun tak apa. Kita niat puasa sunat saja. Dapat pahala puasa sunat tersebut. Ya, tak ada masalah. Cuma keteguhan niat mesti ada. Ya, keteguhan niat mesti ada. Walaupun puasa sunat, tak bolehlah kata orang tanya dia, puasa tak besok ni? Hari Khamis. Aku puasa tapi tak larat, buka je dia. Dia tak ada keteguhan situ. Tak boleh. Dia mesti kena ada keteguhan niat walaupun puasa sunat. Cuma beza dia, puasa Ramadan, puasa wajib, dia mesti berniat malam hari, yang ni sebelum masuknya subuh. Ya, sebelum waktu subuh. Tetapi bagi puasa sunat, dia boleh diniatkan pada siang. Tuan-tuan sekalian, contohnya kita lepas je sembahyang subuh, balik di rumah hari Isnin, contoh kan. Kita balik di rumah, tak ada benda, cuti pula kebetulan. Lalu kita pun tidur. Ya, baring tidur, sedar-sedar pukul 12. Pukul 12 tengah hari sedar. Tak makan benda pun lagi ni. Kan? Pagi tadi lepas subuh tidur, kemudian sedar pukul 12. Kita pun dah separuh hari, baik puasa dia tu.
Kan sebab kita bukan makan lagi. Lalu dia kata, saja aku puasa sunat kena Allah Taala. Sahlah puasa dia. Janji sebelum gelincir matahari, yakni sebelum zuhur, maka boleh niat bagi puasa sunat. Tapi kalau dia tidur pas subuh bangkit pukul 5 negang, tu tak bolehlah niat. Ya, zuhur dah tak semayang. Itu tak kira itu tentang silat. Dia mesti sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur. Untung dapat gitu. Tidur-tidur sudah pukul 12. Tak makan dia lagi. Puasalah dia kata. Jadi dia kalau tak makan dia lagi, jangan pula sedar-sedar. Pukul 12 kan. Dia pun gegah ke dapur, minum-minum apa semua. Puasalah dia kata. Itu tak jadilah, tu puasa benda. Ya, mana tak boleh tak boleh makan lah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tentang sekalian, menahan diri daripada makan minum. Jadi rukun puasa ni yang keduanya ialah menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh dan muntah, serta menjauhi segala perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tuan-tuan sekalian, rukun puasa yang kedua ialah kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Banyak perkara batal puasa. Makan, minum dengan tak sengaja. Sengaja batal lah. Ya. Tapi kalau sekiranya dia termakan minum, kemudian tak sengaja, tu tak apa. Itu rezeki lah kan. Kena pula awal-awal Ramadan ni, lupa kan. Lupa puasa, rupanya hari tu puasa. Biasanya tengah pukul 10, kena nasi lemak apa semua. Dia pun, hari 1 Ramadan tu, dia pun makan. Pergi ke dapur, buka peti sejuk apa semua, makan. Air pun habis gelas apa semua, menyandar. Baru teringat, astagfirullah, puasa, rezeki lah. Maknanya sah lah puasa dia, sebab dia lupa, memang lupa benar kan. Dia jangan tengah-tengah makan teringat, puasa. Sambunglah sikit, orang kan tahu dia. Itu tak ada benda lah. Ya. Walaupun orang tak tahu, tak boleh lah. Sebenarnya tentang orang tak puasa ni ramai sebenarnya. Tak mahu cakap lah. Ya. Tapi kita tak nampak. Orang biasa tak puasa ni, bukan ingat senang ke puasa ni? Menahan lapar. Ya, menahan lapar. Biasa perut tak boleh lapar. Kita siang ni makan berapa kali tuan-tuan sekalian? Kita ni siang paling kurang 6 kali makan sehari. Tiba-tiba hari tu tak boleh nak makan. Orang yang tak biasa ni, kalau orang beriman, orang yang suka puasa ni tahu, sumu tasihu, Nabi kata. Puasalah kamu. Mudah-mudahan kamu sihat kan. Puasa tu sebenarnya dia menyihatkan kita. Tapi orang tak. Kita sebenarnya banyak sakit bukan kerana puasa. Setakat ni orang puasa rasa tak jumpa lah orang sakit kerana puasa. Banyak orang sakit ni sebab makan. Kan? Yang banyak kecemasan, darah tinggi. Itu semua pemakanan kita. Makan tak tentu jadual, makan tak ikut piramid makanan, ikut dan yang kita makan. Tapi kalau orang puasa, insya-Allah. Ya. Nabi dah kata, sumu tasihu. Puasalah kamu akan sihat. Tapi kerana nak menahan lapar dahaga tu, bukan semudah itu, tuan-tuan sekalian. Ya. Sebab tu orang, mungkin barangkali depan kita nampak, puasa hari ni, belakang, tapi kita tak nampak. Tak boleh khabar dia tak puasa. Tapi saya pernah lah sekali, tuan-tuan sekalian. Ya, mengikut penguasa dululah. Pergi tengok satu kedai makanan orang muka Islam. Tengok depan tu orang dia kan, orang muka Islam banyak makan. Tak apalah, dia memang tak puasa. Kita corner ke belakang, orang kita berapa ramai pada orang dia pula dah. Yang sedihnya tuan-tuan sekalian, umur dalam 60, 50 ke atas ramai. Ya, tua-tua dah, tuan-tuan, tua-tua dah. Cucu orang kata dah meriak dah kalau orang mengeluh khabar. Ramai dah cucu, ya Allah. Saya pergi dekat nyonya jaga kaunter, saya kata, kenapa awak bagi orang-orang Islam ni tak puasa? Awak tak faham ke? Dia, ini bulan puasa, saya khabar dia kan. Dia pula khabar saya, alah Haji, saya pun tak faham lah itu orang. Dia pun tak faham. Kita khabar ke dia, makna dia pun tak faham. Dia khabar mana dia khabar. Ya?
Saya pun tak nak faham lah ini orang. Dah tua-tua tak ada puasa dia tu. Dia tak kisah jual, bukan ada dosa pahala kan. Yang peliknya nasi ayam gantung, ayam gantung tak sembelih, makan juga. Allah Rabbi. Tak cakna lah, tak ambil berat soal itu kan. Lama dah ni nak ceritakan. Ada. Ya, makanan orang tak ambil kisah ni. Ya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian saya nak sedikit peringatan tentang bab puasa ni. Ya, panjang sebenarnya bab puasa ni banyak. Di antara beberapa peringatan yang penting dalam puasa ni, pertama, hendaklah bersahur. Tuan-tuan sekalian, jangan tinggalkan sahur. Sahur tu sangat dituntut bagi orang berpuasa. Walaupun minum seteguk air. Ya. Jadi tuan-tuan jangan kata pula, walaupun sebatang rokok, jangan. Ya. Dia sahur ni minum air. Dan dia kata, tak apalah sebatang rokok pun tak apa. Kalau boleh, puasa ni melatih kita supaya boleh meninggalkan rokok tu. Cubalah. Kemudian yang kedua, berbuka dengan segera setelah nyata terbenam matahari. Jadi buka tu hendaklah segera, sahur hendaklah dilewatkan. Sahur ni tuan-tuan sekalian, boleh kita sahur waktu imsak tu sebenarnya tak ada masalah. Sebab waktu imsak tu 10 minit tu ialah waktu berjaga-jaga. Ya, tak apa, makanlah. Dia yang tak bolehnya masuk subuh. Masuk subuh tak boleh lah. Kadang orang dia ingatkan waktu imsak sekarang ni, contoh subuh pukul 6, imsak dia akan 5.50. Jadi dia pun tengok masuk imsak, oh berhenti makan. Janganlah. Ya, itu waktu berjaga-jaga, nak makan-makanlah. Jadi jangan sampai masuk subuh betul. Ya, lewatkan sahur. Kemudian berbuka cepat. Disunatkan buka dengan tamar lah. Ya, dengan benda-benda yang manis. Kalau tak ada tamar, carilah buah-buah yang manis dan sebagainya. Itu segerakan. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan sekalian, buka cepat. Cepat tu maksudnya jangan semayang dulu. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau boleh ambil sunnah ni, bukalah dengan awal. Kemudian berdoalah ketika buka dengan bacaan doa-doa yang tertentu. Allahumma lakas sumtu, kalau seorang kan, kalau keluarga, Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Bacalah. Kalau kita ketua keluarga, ayah bacalah. Tapi kadang ayah ni maklumlah, setahun sekali ni kan. Kadang semua suruh anak baca nak. Ya, buka awaklah baca, dia kata anak pun baca, lancar anak baca. Tiba-tiba anak dah 4-15 hari ni jemu dah baca doa. Ayahlah pula dia kata sudah. Dia kata ayahlah pula baca, saya seumur ni tu. Ayah pula, dia kata doa ni sebenarnya untuk budak-budak je. Dia kata. Dia buah orang tua ni lain. Ni doa ni, doa puasa ni untuk budak-budak je, awaklah baca dia. Budak-budak je baca. Dah hari ni sendak juga abah baca, dia kata sudah. Ya. Dia pun baca. Dia bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Doa masuk jamban begini. Ya. Ngeli anak, ayah aku ni. Baik, kemudian dia kata lebih baik mandi wajib sekiranya badan besar sebelum terbit fajar sirik. Ya. Supaya memasuki puasa itu dalam keadaan suci. Kemudian kawalah lidah dari berdusta, bertengkar, memperkatakan tidak berfaedah, mengumpat, memfitnah dan berkatakan kaiban manusia. Ini bukan dalam bulan puasa je tuan-tuan sekalian. Maksudnya tentang jaga lidah ni setiap hari pun. Ya, jangan sampai kita mengumpat, fitnah. Ya, jangan kita mengadu domba, jangan kita sentiasa berdusta, bertengkar dan sebagainya. Ya, kadang-kadang lidah kita ni itulah paling banyak dosa. Ya, dosa lidah ni paling banyak. Mengumpat orang hari-hari, mengata orang berat dan sekalian. Bila kita mengumpat orang ni, dosa tidak terampun. Melainkan kita kena mohon ampun dulu, mohon maaf dulu dengan orang yang kita buat salah ni tadi. Kemudian kalau mazhab kita kena sebut kesalahan kita tu tafsili. Satu persatu, tak kira dia tak jadi. Contoh tiba raya je, minta maaf lah ya, kita kosong-kosong lah. Dia tak jadi gitu, kosong-kosong tu benda. Kena ceritakan satu persatu tafsili. Kita mengumpat dia, ceritakan benda yang kita umpat. Kita ambil barang dia, benda yang kita ambil. Berat tuan-tuan. Sebab tu kena jaga sungguh lidah ni. Kemudian tahanlah daripada perasaan marah.
dan bersikap kurang ajar. Ya, tu semua nak latih puasa ni, melatih kita supaya bersabar kan. Kemudian berusahalah meningkatkan takwa kepada Allah dan mensyukuri Allah atas segala nikmatnya. Puasa ni sebenarnya la'allakum tattaqun kan. Yang selalu dibaca ayat bila sampai di Ramadan, ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Puasa itu mendidik kita, melatih kita supaya mendekatkan diri pada Allah. Baik, kemudian banyakkan bersedekah, tuan-tuan sekalian. Ya, maksudnya bulan Ramadan memang ramai orang bersedekah, alhamdulillah. Yang murah rezeki. Tapi jangan membazir, minta sangat-sangat, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang Ramadan dijadikan bulan yang sangat membazir. Kadang kita pergi membeli tu, kita pergi bazar dan sebagainya, nak berbuka ni kadang kita ni nafsu mata. Ya, tengok benda ni semua nak makan belaka. Tapi bila buat balik ni kan waktu buka sikit je kita makan, tuan-tuan sekalian. Kemudian konon-konon nak simpan, nak taruh sahur, sampai sahur dah basi. Akhirnya kita buang, bergetar-getar makanan dibuang. Di luar sana orang miskin ramai hendakkan kepada makanan. Kita boleh membazir. Ramadan jadi bulan pembaziran. Sebab tu kajian menunjukkan bahawa bulan Ramadan beratus tan makanan dibuang. Ya, itu pula belum lagi sampai pergi buka tempat-tempat yang mahal, mewah-mewah kan. Satu kepala RM60, satu kepala RM100. Ya, pergi sampai, dia kata boleh makan sampai 10 malam. Siapa nak makan sampai 10 malam? Ya, daripada buka sampai 10 malam, makanlah, bayar 100. Tuan-tuan bayar 100, kita makan kurma, minum air, makan kuih sikit, makan nasi sikit. Dalam nilai tak sampai RM10, bayar 100. Kalau dia suruh makan sampai pukul 10, mana ada orang makan tak berhenti sampai pukul 10. Dia kalau bayar mahal tu tuan-tuan, kalau ada bela okey. Bawa lah untuk raya 3-4 ekor. Balalah. Kan bayar 100, makanlah banyak-banyak. Tapi jangan pula tuan-tuan lepas malam ni, ustaz akan boleh bela tu raya. Kau orang taman pian ramai pula bela ni kan. Jangan tuan-tuan, susah kita. Baik, seterusnya yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, berusahalah memperolehi makanan yang suci dan halal supaya tidak masuk dalam perut makanan-makanan yang haram kan. Bimbang nanti Nabi kata kululah min nabata min haramin fanar aulabih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram ini, maka nerakalah lebih aula bagi dia. Dan yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, peliharalah nafsu dari penyakit dengki, memelihara anggota daripada maksiat, selalu berlaku tenang, ya, banyak mendalami masalah agama, solat tarawih. Ni kita akan tarawih ni orang kita nak handai sangat tuan-tuan. Ya, tarawih kalau tinggal muskil sangat, tapi sembahyang 5 waktu tinggal tak ada benda. Tapi kalau tarawih ni muskil sungguh, tak datang malam pertama ni. Sebab tu nanti kita AJK ni dah pening kepala nak pasang kemah ke tidak. Ya, kita ni pula penjarakan ni, kita tahu SOP tak keluar lagi ni. Ya, kita tak tahulah macam mana. Ya, jadi kita doakanlah mudah-mudahan insya-Allah. Tak apa, jangan biarlah dia orang datang ramai pun tak apa. Walaupun kita kata ni seminggu je, tak apa, sangka baiklah. Ya, mudah-mudahan dengan datang sebab seminggu tu Allah Taala bagi hidayah pada dia insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya sekadar itu saja sebagai ulang kaji ringkas pada malam ini. Sekali lagi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah mendengar. Terima kasih kerana sudah hadir. Mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan penyampaian saya. Dan sekali lagi terima kasih atas jemputan. Allahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan majlis ilmu kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.